Baik, apabila kita masuk ke bulan Muharram ni, apa yang kita teringinkan apabila kita berada di bulan Muharram ni? Ada tak sesuatu yang kita teringin bila berada di bulan Muharram? Ada ke tak ada? Ada yang nak respon? Boleh dengar ke suara ni? Boleh dengar, Ustaz. Ya. Jelas tak soalan tadi ke susah? Jelas. Nak kuatkan lagi amal ibadat, Ustaz. Tambahkan lagi amalan. Antara amal ibadahnya? Banyakkan sunat-sunat. Ya, ya. Puasa ke surah? Puasa ke surah. Biasa bila kita masuk bulan Muharram ni, yang kita teringat nak surah lah kan? Oh, nak buat surah. Ke tak ingat dah surah? KP ni malah boleh buat. Buat ramai-ramai. Buat seorang-seorang tak edit Tak jadi, malas. Jadi saya nak kongsi sikit lah, apa hukum makan sura ni, ataupun apa hukum kita buat sura apabila menjelang bulan Muharram. Sebabnya macam-macam hukum kita dengar kan. Ada yang larang, ada yang kata haram, ada yang kata bid'ah. Jadi hukum mengadakan kenduri pada 10 Muharram telah ditanyakan kepada para ulama kita, antaranya di dalam kitab Syawahidul Haq karangan Syekh An-Nabhani ataupun Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jadi beliau telah memetik jawapan daripada Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi. Dia ni guru kepada Al-Imam Al-Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah kepada kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi apabila ditanyakan berkenaan dengan hukum mengadakan jamuan apabila berada di 10 Muharram, kata Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, innahu min jumlatil mubahat. Buat jamuan, kenduri pada 10 Muharram itu merupakan antara perkara yang termasuk dalam mubahat, perkara yang harus. Artinya bolehlah kita melakukannya, bolehlah kita buat bubur sura, ataupun kita jamu orang makan. Tak semestinya dengan bubur sura lah. Jadi hukumnya mubah, harus. Jadi tidaklah benar kalau dikatakan hukumnya bid'ah. Sebab ada orang kata bid'ah. Bukan bid'ah ke? Sebab Nabi tak pernah makan, para sahabat pun tak pernah kenal nak makan. Macam mana benda tu tak ada di zaman Nabi kan? Kemudian Nabi tak pernah suruh. Bukan semua benda, bukan semua yang Nabi tak suruh tak boleh kita buat. Banyak benda yang Nabi tak suruh kita buat. Betul tak? Banyak sangat, tak tersenarai kalau kita nak senaraikan. Jadi bab makan minum ni sebenarnya terpulang kepada kita lah. Boleh kita nak buat, boleh kita nak makan, boleh kita nak minum, sebab perkara harus. Asalkan ia halal, tak mudaratkan, makanlah, minumlah. Tak ada siapa nak marah. Jadi kalau benda harus ni pula diiringi dengan niat yang baik, dia mendatangkan pahala. Seperti kita buat makan-makan, kemudian kita jamu orang, niat bersedekah, niat nak gembirakan orang, boleh dapat pahala.
ataupun seperti yang kita jadikan program setiap bulan Muharram ni, kita adakan gotong royong, masak bubur sura. Jadi dapat mengumpulkan orang, dapat tolong menolong, kemudian beramai-ramai bergotong royong. Ini satu perkara yang baik, boleh menimbulkan perpaduan di kalangan dalam masyarakat. Jadi satu benda yang baik lah. Kemudian ada pula orang kata sura ni Syiah punya. Ya ke Syiah punya? Kita tak boleh nak main petik-petik saja macam tu, wallahu alam lah. Tapi sepanjang 4 tahun 5 tahun saya belajar di Pakistan. Pakistan ni antara negara yang boleh kita katakan antara yang teramai pengikut Syiah di Pakistan lah. Jadi 4 tahun 5 tahun saya di sana. Bahkan saya pernah tinggal di satu taman tu, memang berjiran dengan puak Syiah, markas Syiah. Dia punya pusat aktiviti dia. Tak pernah pula lah saya tengok 10 Muharram ni diorang gotong royong kacau sura, tak pernah lagi. Tak tahulah lepas saya tinggalkan Pakistan tu ada pula orang buat. Jadi mereka mengatakan Syiah kerana ada satu memo yang puak Syiah hantar kepada raja, kepada agung. Jadi dalam memo tu dia senaraikan amalan-amalan yang mereka punya, mereka dakwa mereka punya lah, dan amalan tu telah menjadi amalan rakyat dalam negara ni. Antaranya yang disenaraikan dalam tu bubur Ashura. Jadi tu ada puak-puak yang tertentu ni yang memang tak suka makan bubur sura ni. Dia kata buat sura ni adalah daripada amalan orang Syiah. Tapi sebenarnya tidak tepat lah, sebab kalau nak ikut siapa yang dakwa, macam-macam nanti orang dakwa, itu dia punya, ini dia punya. Takkan kita boleh setuju dengan dakwaan-dakwaan seperti ini. Sebab dalam memo tu bukan saja dia senaraikan bubur sura ni termasuk dalam amalan mereka. Amalan tahlil, baca Yasin malam Jumaat, itu pun masuk dalam senarai itu. Dalam memo tu mereka kata ni amalan mereka punya. Kalau kita nak terima, nak setuju macam tu, banyak lagi amalan yang mereka senaraikan tu semuanya Syiah punya, tak bolehlah kita buat lepas ni. Jadi tak betul lah bila kita katakan, bila dikatakan sura ni adalah datang daripada Syiah. Yang peliknya kita duk kata Syiah ni mengamalkan taqiyah lah, kita tak boleh percaya ke Syiah ni. Syiah ni penipu, tiba-tiba kita pergi percaya pula. Tu yang pelik. Sebab apa jadi macam tu? Jadi makanan bubur sura ni bukan datang daripada Syiah, memang tekak orang Melayu sendiri lah. Resepi tu resepi kita kan. Resepi di Pahang ni lain sikit. Kalau saya orang Melaka, bubur Ashura memang macam bubur lambuk tu. Tapi orang belah Pahang ni dia tak setuju. Dia kata ni bukan sura macam ni kan, ni bubur lambuk. Apapun, yang paling penting sekali, sura ni kena sedap. Itu je yang penting. Kalau tak sedap, tak ada siapa nak makan lah. Kemudian tentang bubur sura ni, orang tanya kenapa tak buat pada hari lain, kenapa nak kena buat pada 10 Muharram, buat hari lain tak boleh. Jadi jawapannya, bubur sura ni, kita realiti yang berlaku hari ni tidak hanya tentu di bulan Muharram saja kan, dan bukan pada 10 Muharram saja. Kadang orang buat pada 11 Muharram, 15 Muharram kan.
Di hujung Muharram pun ada orang buat. Dah habis Muharram pun orang buat lagi bubur sura ni kan. Dah jadi macam nasi lemak. Nasi lemak ni dulu-dulu waktu pagi je masak nasi lemak ni, makan nasi lemak. Hari ni dah tak kira pagi, dah tak kenal pagi, dah tak kenal siang, dah tak kenal malam kan nasi lemak ni. Ada saja. Dan kalau dulu nasi lemak ni lauknya sambal ikan bilis tu lah. Sekarang ni macam-macam lauk dah nasi lemak ni. Jadi makanan-makanan ni dah mengalami evolusi ke apa nama dia ni, perkembangan semasa jadi bubur sura ni pun senasib lah dengan nasi lemak hari ni. Diorang tak makan dah pada bulan Muharram saja ni. Bulan-bulan lain pun orang makan juga bubur sura ni. Cuma rajin dengan tak rajin saja.